Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 16 akan membentangkan hasil perbincangan kami yang bertajuk Personality. Berikut adalah ahli Kumpulan 16 iaitu Hanim Hartini binti Azizan, Muhammad Azwan Syahari, Nur Atira Syazwani binti Muhammad Fazli, Amalia binti Mustafa Kamal dan Rashaza binti Muhyiddin. Assalamualaikum, nama saya Nur Syaza binti Muhyiddin, nombor matrik 292700. Saya akan membentangkan tentang soalan 1. Jika dilihat, remaja akan melalui beberapa peringkat untuk seseorang itu tergolong dalam kalangan remaja dan membentuk personaliti remaja tersebut. Sebagai contoh, kita mempunyai 5 peringkat. Yang pertama, peringkat oral 0 hingga 18 bulan, di mana ketika peringkat ini bayi yang mendapat layanan baik atau tidak baik akan menunjukkan personaliti yang mesra jika mendapat layanan baik dan menjadi pendiam jika tidak mendapat layanan baik ketika kecil. Peringkat anak 18 bulan hingga 3 tahun yang terbagi kepada 2, anak agresif dan anak iritatif, yang ditentukan oleh cara layanan ahli keluarga akan membentuk personaliti individu tersebut. Seterusnya, peringkat falik 3 tahun hingga 6 tahun. Kanak-kanak perempuan dan lelaki mempunyai perbezaan seperti Oedipus kompleks untuk lelaki yang hanya menumpukan kasih sayang kepada ibunya sahaja, manakala perempuan pula Elektra kompleks yang cuba bersaing dengan ibu untuk dapatkan kasih sayang bapa. Peringkat seterusnya ialah latensi 6 tahun hingga balik, mula untuk bersosial dan mula mencari rangkaian hubungan dengan rakan-rakan. Jika perkara ini tidak berlaku di peringkat ini, mereka mula menunjukkan sikap seorang yang tidak suka bergaul, menyendiri dan sebagainya. Seterusnya, peringkat genital. Selepas balik hingga dewasa, remaja akan tergolong di dalam peringkat genital ini kerana pada masa ini, personaliti seseorang remaja akan mula terbentuk apabila mereka mula bersosialisasi, bekerja dan struktur ego akan terbentuk. Selain itu, terdapat juga klasifikasi personaliti iaitu extrovert, introvert dan ambivert. Ketiga-tiga personaliti ini akan terbentuk dalam diri individu berdasarkan tingkah laku. Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai sikap mesra, peramah, minat kepada aktiviti luar dan sebagainya tergolong dalam ciri-ciri seorang extrovert, manakala introvert ini pula seorang yang pemalu, sensitif dan bersikap tenang. Perkara ini bersesuaian dengan peringkat umur 6 tahun hingga balik apabila seorang itu tidak suka bergaul sejak daripada umur tersebut. Akhir sekali ialah ambivert yang merupakan gabungan dua personaliti iaitu extrovert dan introvert, di mana seseorang yang mempunyai personaliti ambivert ini akan bersikap tenang walaupun dalam situasi dipenuhi ramai orang di suatu tempat, tetapi cepat mudi kerana sifat individu tersebut yang sering berubah-ubah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Amalia binti Mustafa Kamal. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang penting dalam mempelajari tingkah laku. Faktor utama yang mempengaruhi personaliti individu adalah dari segi faktor baka dan juga faktor persekitaran. Secara amnya, baka ibu bapa akan memberi kesan kepada personaliti anak-anak dari segi bentuk badan, fizikal, IQ dan juga emosi. Menurut ahli psikologi Amerika Syarikat, William Sheldon, bentuk fizikal seseorang itu berkait rapat dengan personaliti yang dipamerkan oleh mereka. Menurutnya, bentuk fizikal seseorang itu dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu endomorph, individu yang mempunyai bentuk badan yang gempal di mana mereka mempunyai personaliti yang lebih mesra. Seterusnya adalah mesomorph, iaitu bentuk badan yang berotot dan mereka mempunyai personaliti yang lebih agresif. Dan akhir sekali ialah ektomorph, individu yang kurus dan tinggi dan mereka ini kebanyakannya mempunyai personaliti yang introvert. Walaupun begitu, faktor persekitaran seseorang juga memainkan peranan penting dalam membentuk personaliti seseorang. Antara faktor persekitarannya adalah faktor pengalaman awal kanak-kanak. Menurut artikel yang dikaji, kanak-kanak yang membesar dengan kekurangan kemesraan ibu bapa atau penjaga mempengaruhi perkembangan personaliti mereka, seperti tiada keyakinan diri. Selain itu ialah pengaruh keluarga. Menurut kajian, kanak-kanak yang mendapat perlindungan yang berlebihan daripada ibu bapa kebanyakannya mempunyai personaliti yang introvert. Pengaruh sekolah juga memainkan peranan penting dalam pembentukan personaliti remaja. Sebagai contoh, guru yang sentiasa berinteraksi dengan pelajarnya seperti memberi penghargaan kepada pelajar akan meningkatkan motivasi dan kejayaan pelajar. Akhirnya adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan individu-individu yang penting setelah keluarga.
oleh hal yang demikian, remaja yang mempunyai rakan sebaya yang positif dapat membentuk remaja yang baik tingkah lakunya, manakala sebaliknya apabila mereka berkawan dengan rakan sebaya yang negatif. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azwan Syahari, nombor metrik 273179. Saya akan menerangkan berkaitan soalan 3 iaitu berkaitan dengan asas biologi berkaitan dengan kes iaitu perkembangan berkaitan dengan remaja. Terdapat 4 elemen penting iaitu bentuk badan, fizikal, emosi dan kecergasan fizikal. Saya akan mulakan dengan bentuk badan dahulu. Bentuk badan ni dia terbahagi kepada 3 iaitu endomorfik, mesomorfik dan ektomorfik. Endomorfik ni iaitu bentuk badan yang bulat dan gemuk yang dikatakan memiliki personality extrovert, dan golongan ini akan mudah kecewa dan berputus asa. Manakala golongan mesomorfik iaitu berbentuk badan yang tegap dan botak, dan dia dikatakan yang golongan ini, mesomorfik ini adalah seorang yang aktif dalam sukan. Dan mereka meminati cabaran di mana mereka berani untuk menunjukkan diri, dan di samping itu juga dia bersifat tegas dan berdaya saing. Manakala untuk ektomorfik ni individu yang berbentuk kurus, tinggi dan dianggap lemah kerana tidak berdaya. Golongan ini dikatakan mempunyai personality introvert. Dan kalau dilihat, golongan ini cenderung untuk tidak bergaul dan menjadi pendiam, pemalu serta mudah terasa iaitu sensitif. Kita beralih kepada elemen kedua iaitu fizikal. Remaja yang mempunyai penyakit akan menyebabkan mereka ini kekurangan dalam melibatkan diri dengan aktiviti yang dilaksanakan, khususnya yang berada di sekitar mereka. Hal ini akan menimbulkan sifat malu kerana individu ataupun remaja ini akan kurang bersosial dan mereka tidak mempunyai pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang sekeliling. Dan kita pergi kepada elemen ketiga iaitu emosi. Personality agresif, pembawaan emosi daripada ibu bapa akan menyebabkan remaja akan terdorong melakukan kekerasan dan suka berinteraksi dengan orang lain. Hal ini kerana remaja ini akan melakukan kekerasan kepada kenalan mereka, dan kenalan mereka tentunya tidak akan menyukai perbuatan yang dilakukan. Dan kita akan pergi yang terakhir, elemen terakhir iaitu kecerdasan berfikir. Kecerdasan diwarisi kepada anak, iaitu maksudnya ibu bapa yang mempunyai pekerjaan yang baik, kebiasaannya akan mempunyai anak yang mempunyai kecerdasan berfikir yang tinggi. Remaja ini akan bersifat yakin tetapi berlakunya kesukaran dalam menyesuaikan diri, di mana pelajar ini ataupun remaja ini akan susah untuk memahami rakan sekeliling kerana kebiasaannya adalah berbeza dengan tahap mereka. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atira Syazwani binti Muhammad Fazli, 273836. Jadi, antara cadangan untuk menangani isu ini dengan pelibatan sepenuhnya yang wajar oleh ibu bapa. Perubahan personaliti remaja adalah merupakan perkara yang biasa dalam kalangan remaja, dengan mereka kadang-kadang merasa gembira dan mudah marah pada orang lain. Remaja mengalami perubahan personaliti tentang segala-galanya. Perubahan personaliti juga kadang-kadang menunjukkan kemurungan. Kesilapan biasa yang dilakukan oleh ibu bapa ialah dengan meremehkan apa yang anak remaja mereka alami. Ibu bapa mungkin merasakan bahawa mereka bertindak balas secara berlebihan, tapi itu hanya akan membuatkan mereka salah faham. Jadi, cadangan pertama ialah ibu bapa haruslah mengelakkan memberi nasihat atau mengalihkan topik dan menolak reaksi mereka. Ibu bapa disarankan untuk cuba mendengar dan empati akan keadaan mereka dengan membiarkan mereka bercakap mengenainya. Mendengar remaja boleh memberi satu persepsi yang baik dan positif kepada perubahan personaliti mereka. Selain itu, remaja sering keliru dan merasa tidak pasti disebabkan oleh perubahan fizikal dan emosi yang mereka lalui. Maka, memperkenalkan kemahiran membuat keputusan kepada remaja adalah cadangan kedua yang boleh menangani isu ini. Ibu bapa disarankan mengajar mereka cara yang berbeza di mana sesuatu pilihan itu boleh dinilai atau diukur
untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam apa cara sekalipun, ibu bapa tidak boleh merendahkan atau mentertawakan anak remaja kerana mereka tidak dapat membuat pilihan yang mudah. Ibu bapa juga harus mengelakkan dari membuat pilihan untuk mereka. Jika ibu bapa menawarkan terlalu banyak nasihat, anak remaja mungkin akan membuat pilihan yang salah hanya kerana ingin membuktikan mereka juga boleh membuat keputusan. Oleh itu, apabila anak remaja mampu membuat keputusan, mereka dilihat mampu mengawal personaliti mereka untuk masa yang akan datang kerana mereka semestinya akan berfikiran rasional terlebih dahulu sebelum melakukan apa jua tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Hartini binti Azizan, nombor matrik 272737. Saya akan sambung dengan soalan yang kelima, iaitu berkaitan dengan dua teori psikologi yang boleh dikaitkan dengan kajian kes yang telah kami dapat, iaitu personality. Okay. Teori yang telah kami pilih adalah teori Sigmund Freud dan juga teori pembelajaran Bandura. Okay. Teori yang pertama iaitu teori Freud menekankan bahawa setiap kehidupan mempunyai tiga peringkat kesedaran, iaitu yang pertama adalah sedar, conscious, kedua adalah prasedar, preconscious, dan yang ketiga adalah bawah sedar, unconscious. Okay. Berdasarkan pemahaman yang ditekankan oleh Freud, tahap sedar merupakan kesedaran yang meliputi segala aspek tingkah laku, tindakan, perasaan yang disedari oleh seseorang individu itu. Tahap yang kedua adalah tahap prasedar, iaitu tahap yang tergolong daripada keadaan pemikiran yang berkaitan dengan perasaan. Pemikiran kita yang boleh dipanggil secara kendiri supaya dapat dirasai kenyataan dalam keadaan sedar. Tahap yang ketiga adalah tahap bawah sedar, yang merupakan tingkat yang paling penting dalam psikoanalisis, yang di mana ia memainkan peranan dalam pembentukan personaliti seseorang itu. Teori Freud ini boleh dikaitkan dengan kajian kes yang kami pilih kerana berlakunya pergolakan yang berlaku dalam diri seseorang jika adanya pengalaman awal kanak-kanak yang memberikan trauma kepada dirinya. Menurut kajian kes yang kami pilih, kekurangan kemesraan ibu bapa ataupun penjaga pada awal kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan personaliti kanak-kanak tersebutlah. Jadi hal ini dapat dikaitkan dengan tahap bawah sedar di mana ia berkemungkinan kanak-kanak yang mempunyai personaliti yang lebih pendiam ataupun introvert adalah disebabkan oleh pengalaman semasa kecil yang memberikan trauma dan impak yang besar dalam kehidupan dan tidak disedari tentang perkara itu. Teori yang kedua pula adalah teori pembelajaran sosial Bandura yang menekankan tentang pengaruh kognitif, pemikiran, perasaan dan nilai dalam menentukan personaliti seseorang. Berdasarkan teori Bandura, personaliti berkembang melalui pembelajaran pemerhatian terhadap tingkah laku orang lain dan hasil daripada tingkah laku tersebut. Secara tidak langsung, ia merupakan sebuah teori yang berkaitan dengan pembelajaran melalui pemerhatian terhadap sesuatu, dan sesuatu itu akan menyumbang kepada pembentukan personaliti peribadi seseorang itu. Teori Bandura ini sangatlah bersesuaian dengan tajuk kajian kes, iaitu personality, kerana adanya faktor pengaruh keluarga dan juga pengaruh rakan sebaya dalam pembentukan personality kanak-kanak tersebut. Okay. Hal ini kerana kehidupan kanak-kanak adalah berpaksikan keluarga dan juga berpaksikan rakan-rakan serta persekitaran mereka. Jadi jika mereka melihat perkara di sekeliling mereka dengan perlakuan yang tidak baik seperti pertengkaran ataupun pergaduhan, maka mereka cenderung untuk membina personaliti yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Hartini binti Azizan, nombor matrik 272737. Saya akan sambung dengan soalan yang kelima, iaitu berkaitan dengan dua teori psikologi yang boleh dikaitkan dengan kajian kes yang telah kami dapat, iaitu personality. Okay. Teori yang